Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Murid-murid tahun 6 kuning, insya-Allah hari ini kita akan sambung perbincangan kita untuk pendidikan Islam. Jadi apa khabar semua? Mudah-mudahan semua bersemangat dan mudah-mudahan bersedialah nak buka sekolah dah ni. Mana-mana yang belum buat lagi kerja apa semua tu, jadi tolong buatlah. Dan mana-mana yang belum mengikuti video-video yang sebelum ni, boleh sila ikuti. Jadi hari ini kita akan baca balik surah At-Tin. Kita akan ulang dulu surah At-Tin ni dan kemudian kita akan cerita tentang puasa. Baik, surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Jadi masih ingat lagi tak apa dia maksud tin? Buah tin. Ni demi buah tin. Wa dekat sini maksudnya demi. Demi buah tin, demi buah zaitun. Allah bersumpah dengan demi buah tin dan demi buah zaitun. Ingat lagi buah tin macam mana? Boleh search lah kat Google. Tengok buah tin. Contoh kita type buah tin kan. Buah tin. Tu buah tin lah tu. Ni. Sini lah rupa buah tin. Yang biasa kita jumpa yang ni. Yang dah kering. Sebab kalau yang fresh ni nak kena tanam sendirilah. Kalau nak bawa daripada Arab susah sikit. Susah juga nak jumpa. Okey. Jadi insya-Allah kita akan masuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dah tak lama dah, tinggal lagi berapa? 2 bulan je kot. Tak sampai 2 bulan lah. Kalau kita tengok ni tarikh Ramadan ni mula 13 April lebih kurang. 13 April mula Ramadan. Jadi tak sampailah 2 bulan, sebulan lebih je lagi. Jadi maka kita lengkapkan diri kita berkenaan dengan cerita tentang bulan puasa. Apa dia puasa? Semua kita tahu puasa tu apa. Tapi puasa dia maksudnya dekat sini kita tengok. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Nombor 1, tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Nanti kita bincang lah apa dia benda-benda yang membatalkan puasa ni. Yang kita tahu makan, minum, melakukan hubungan seks, melakukan hubungan bersetubuh, lepas tu apa lagi? Benda-benda yang boleh membatalkan puasa lah. Bermula bila? Daripada terbit fajar, daripada masuknya waktu subuh hingga terbenam matahari, iaitu apabila masuknya waktu maghrib. Mesti dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Kalau orang tu dia tak ada niat, kan dia tak makan daripada pagi daripada subuh sampailah ke maghrib dia tak makan apa-apa, tapi dia tak niat puasa, maka dapat pahala puasa tak? Tidak. Sebab setiap amalan mesti ada niat dia. Kalau amalannya mesti ada niat. Kalau tak ada niat, maka tak dikira kita melakukan amalan tersebut. Macam kita solat lah. Kalau orang tu tonggak-tonggik sujud apa semua tapi tak niat solat, maka dia tak adalah, dia tak melakukan solat. Macam mana pun mesti ada niat. Hukum melakukan ibadah puasa.
wajib kepada orang yang cukup syarat. Kita akan tengok apa dia syarat-syaratnya. Siapa yang orang yang cukup syarat nanti. Apabila dia cukup je syarat, maka dia wajib puasa. Okey, yang ni ada info-info sedikit. Puasa merehatkan sistem pencernaan. Ni antara benda yang Ustaz jumpa. Ustaz cari tadi, dia cerita. Contohnya macam gini. Kajian mendapati amalan berpuasa pada bulan Ramadan mempunyai kesan fisiologi dan psikologi secara tidak langsung. Fisiologi ni maknanya badan kita. Kepada fizikal kita, dia bagus untuk fizikal kita. Dan psikologi ni pula ialah kesihatan mental kita. Kita punya fikiran untuk otak kita, daripada segi kita punya mental. Macam emosi kita. Itu daripada segi psikologi. Daripada fisiologi, apa kebaikan dia? Nampak? Rendahkan paras gula dalam darah. Kalau paras gula tinggi, maka orang tu akan lama-lama dia boleh kena jadi kencing manis. Merendahkan kolesterol. Kalau kena kolesterol apa jadi? Kalau banyak kolesterol sampai boleh kena sakit jantung dan tekanan darah sistolik. Yang ni kalau darah dia tinggi, tekanan tinggi, maka dia kena darah tinggi tu yang kita biasa. 3 penyakit tak jaga makan. Kencing manis, sakit jantung, darah tinggi. Jadi kalau berpuasa boleh menjaga 3 benda ni. Dan daripada segi sudut psikologi, nampak ni, memberi ketenangan dan kedamaian pada minda. Disebabkan paras gula dalam darah yang semakin stabil. Jadi siapa yang berpuasa, adanya boleh memberi ketenangan kepada minda dan jiwa dan dapat meningkatkan keupayaan memori. Sebab tu orang yang banyak puasa ni dia punya ingatan dia kuat. Sebab apa? Sebab apabila orang yang berpuasa, sebabnya apa? Kalau orang tak puasa, banyak makan, perut dan usus melakukan proses pencernaan dan otak tidak dapat berfungsi dengan baik. Sebab tenaga dan pengaliran darah tertumpu pada makan. Makan, jadi perut kena kerja lebih untuk melakukan, untuk menghadamkan makanan. Jadi sebab tu bila terlampau kenyang, otak kita jadi lemah, badan kita jadi rasa mengantuk dan juga malas. Sebab tu siapa yang berpuasa, maka dia akan membuang benda-benda yang tak berapa elok ni. Dan badan dia tak perlu bekerja dengan terlampau teruk. Sebab tu inilah antara hikmah Allah suruh kita berpuasa setiap tahun. Every year kena puasa 30 hari ataupun 29 hari kan. Okey, tu kita tahu sedikit berkenaan dengan puasa. Okey. Kita tengok dalil nakli berpuasa. Dalil nakli ni apa dia? Dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Maknanya Al-Quran dan hadis kata apa tentang puasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang dahulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Maksudnya, sebelum daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada juga berpuasa. Dalam Quran memang ada cerita, ada sebut. Contohnya yang kita tahu, Maryam, mak kepada Nabi Isa, dia pun ada. Apabila dia nak balik ke kampung dia, bawa Nabi Isa yang masih bayi lagi, dia kan dia melahirkan Isa kan dia tak ada suami. Tahu cerita Maryam tak? Maryam alaihassalam. Maryam ni, dia mak kepada Nabi Isa. Jadi Allah uji dia dengan Allah berikan dia Nabi Isa tanpa perlu kepada suami. Dia tak payah kahwin pun tiba-tiba dia mengandung dan dia melahirkan anak. Jadi bila dia balik, dia berjanji, dia bernazar. Cakap aku akan puasa dan aku tak akan cakap apa-apa. Jadi bila balik sampai ke kampung dia, maka orang pun cakap lah, kau ni berzina ke? Tiba-tiba datang bawa anak. Padahal kau ni aku tahu kau ni orang dulu orang baik. Ahli keluarga kau orang baik. Jadi kenapa kau berzina? Jadi kata dalam Al-Quran sebut dalam surah Maryam, fa'asyara ilaih. Maryam mengisyaratkan, tunjukkan kepada bayi itu yang di dalam macam di dalam buayan ke dalam cradle tu, dalam tempat bayi tu lah. Jadi tiba-tiba Nabi Isa bercakap, inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ni hamba Allah
aku diberikan kitab oleh Allah, kan kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa, wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan dijadikan aku ni berkat di mana-mana sahaja aku berada, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku dipesan oleh Allah untuk bersolat dan juga zakat selagi mana aku hidup, wa barram biwalidati, dan juga membuat baik, berbuat kebaikan kepada mak aku. Jadi tu sedikit sebanyaklah, tak payah cerita panjang-panjang. Nanti ada masa kita cerita panjang tentang Nabi Isa alaihi salam. Jadi tu cerita. Jadi maksudnya zaman dulu memang dah ada dah mereka ni kena puasa. Okey. Kita tengok sikit syarat-syarat wajib puasa. Siapa yang wajib berpuasa? Islam. Yang pertama syarat dia mesti Islam. Bila dia beragama Islam, maka dia wajib puasa. Itu syarat pertama. Bukan semua orang Islam wajib puasa. Contohnya berakal. Yang kedua berakal. Kalau dia ni Islam, tapi orang gila. Ataupun dia pengsan. Bukan pengsan lah. Dia, orang gila lah. Jadi dia tak dapat nak berpuasa, maka dia tak wajib puasa. Ataupun macam contoh dia pengsan kan, dia tak berakal lah waktu tu. Bila dia dah bangun nanti, dia dah okey, dia kena qada balik lah puasa yang dia tinggalkan. Yang ketiga, orang yang baligh. Kalau tahun 6 perempuan ni majoriti dah baligh dah. Jadi dah wajib puasa. Baligh ni apa maksudnya? Kalau lelaki dia keluar air mani. Kalau perempuan dia keluar haid, darah haid tu. Yang kita panggil datang bulan tiap-tiap bulan tu. Itu perempuan. Nak tahu lebih lanjut, tanya mak. Kalau yang belum datang haid, sila tanya mak. Yang perempuan yang belum datang haid tu, jadi nak tahu apa haid, sila tanya mak masing-masing. Ataupun tanya ahli keluarga yang perempuan lah. Dan yang keempat, mestilah dia mampu berpuasa. Kan macam contoh orang yang orang sakit yang nak kena makan ubat setiap 3 jam ke, setiap 2 jam nak kena makan. Macam mana dia nak puasa? Maka dia tak wajib berpuasa. Jadi syarat wajib puasa tu gugur ke atas dia, dia tak wajib. Jadi dia mesti ada 4 benda ni barulah dia wajib puasa. Yang pertama dia Islam, kemudian dia berakal, kemudian dia baligh, kemudian dia mampu berpuasa. Barulah dia wajib puasa. Jadi mudah-mudahan awak pun semua ni darjah 6 ni mahu berpuasa insya-Allah. Jadi cukuplah setakat tu. Ustaz tak nak panjang-panjang, dah terpanjang sikit. Patutnya 10 minit je. Paling maksimum Ustaz nak set. Ni dah 13 minit dah. Jadi cukup setakat ni. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Nanti Ustaz bagi latihan sedikit lah. Sikit je. Mudah-mudah je. Okay, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.